Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam siri seterusnya Sumut Shares kita. Dan hari ini kita nak sambung sikit cerita tentang salah satu tuntutan besar di dalam Brussels Declaration dan juga di dalam Global Sumut Flotilla terhadap hak yang sepatutnya ada kepada mereka yang berada di dalam tahanan Zionis Israel. Dan apa yang kita nak kongsikan pada hari ini ialah apa yang disebut sebagai death penalty ke atas terorisme ataupun teroris-teroris yang kononnya ditangkap daripada kalangan orang-orang Palestin disumbat di dalam penjara Israel dan mereka ini boleh dijatuhkan hukuman mati. Dan bagaimana yang kita tahu, undang-undang ini diluluskan pada 30 Mac 2026 dengan 120 kerusi Knesset menyokong 48 membantah dan 1 berkecuali. Dan undang-undang ini dibawa ke hadapan oleh kumpulan-kumpulan rasis, kumpulan-kumpulan berhaluan paling kanan di dalam kerajaan Netanyahu, antara kerajaan paling right wing di dalam sejarah Zionis Israel. Undang-undang ini hanya akan digunakan ke atas tahanan Palestin sahaja dan tidak melibatkan tahanan-tahanan daripada kalangan orang Israel sendiri. Ia akan melibatkan 10,000 orang tahanan Palestin yang berada di dalam penjara, termasuk 66 orang wanita dan 350 orang kanak-kanak, dan lebih teruk lagi kadar sabitannya adalah 96% kerana pengakuan paksa berdasarkan penderaan yang dikenakan rejim Israel ke atas tahanan Palestin, di mana mereka ini ditahan kadang-kadang dalam keadaan administratif bagaimana yang kita sebutkan, tanpa ada apa-apa dakwaan tetapi boleh ditahan dengan alasan keganasan dan sebagainya, dan mereka diseksa dalam tempoh tersebut sehinggalah mereka mengaku melakukan kesalahan yang mereka tidak pun lakukan. Pendakwa raya di dalam undang-undang ini tidak perlu memohon penalti hukuman mati untuk tahanan, dan hakim perlu merekodkan alasan untuk pelaksanaan hukuman gantung sampai mati. Dan lebih teruk lagi, pelaksanaan hukuman gantung dilaksanakan selepas 90 hari keputusan diputuskan dan tidak akan ditangguhkan sehingga lebih 180 hari. Undang-undang ini pastinya dibawa oleh kumpulan paling kanan di dalam kerajaan pada hari ini yang kita sebutkan, iaitu Limon Sonhar Melech dari parti Ozma, dan disokong oleh orang-orang seperti Itamar Ben Gvir. Ia melanggar banyak undang-undang antarabangsa, dikecam oleh EU, dikecam oleh Konvensyen Geneva, tetapi ia tetap akan dilaksanakan. Dan perlu kita fahami juga bahawa RUU ini, rang undang-undang ini, dia tidak meliputi mereka yang melakukan serangan 7 Oktober 2023 ke atas tanah haram Israel. Malah satu lagi RUU baharu, iaitu RUU pendakwaan ke atas pelaku pembunuhan beramai-ramai 7 Oktober pula akan diusulkan, dan rang undang-undang ini juga akan melibatkan hukuman gantung sampai mati. Undang-undang ini sangat kejam. Undang-undang ini akan menghukum mereka yang berada di dalam tahanan Zionis Israel secara beramai-ramai, dan undang-undang ini adalah apa yang kita tekan untuk dibatalkan di dalam konvensyen yang kita adakan di Brussels, dan juga sebagai salah satu titik utama penekanan yang kita laksanakan di bawah Global Sumut Flotilla. Doakan kita berjaya dan terus bersolidariti.